saudara sekalian, saya berada bersama dengan anda malam ni. Tak sabar nak cerita satu benda baru. Sebenarnya tadi ada orang kata tak ada rahsia lagi dah lepas pada malam ni. Yelah, kita rahsia ni sementara dia belum dicerita. Kalau dah cerita tak jadi rahsia, betul lah. Kalau dah bersedia, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik pada malam ni bukan biasa-biasa, sebab di-prepare khas dalam bentuk slide. Dan saya mengharapkan anda belajar betul-betul sebab saya cuba memberi sesuatu yang telah dirangkumkan, dirumuskan dalam bentuk slide supaya saya pun tak merewang-rewang cerita. Ready? Baik, kita nak mulakan. I better cerita kat you apa yang saya dah belajar selama 20 berapa daripada 2001 lah, sejak saya kena kanser dulu sampai saya ada beberapa event yang berlaku kemudiannya. Dan 5 tahun lepas terutama sekali saya lebih mengebelingkan tenaga untuk mengeluarkan terapi yang terkini dan saya mengharapkan efektif. Tapi kadang-kadang lepas tahun 2 kadang-kadang ada evolusi pertukaran. Tapi malam ni saya rasa kalaulah apa jadi pun, sekurang-kurangnya anda akan dapat ilmu yang saya belajar selama ni dalam masa 20-25 minit ni. Boleh? Okey, dah bersedia? Sila tekan share dan kalau boleh ajak seramai mungkin masuk. Sebab saya nak mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. 1. Kita kena tahu tujuan. Okey, tujuan sama ada apa pun, malam ni nak buat apa pun, kena ada tujuan. Jadi saya terus fokus tujuan saya ialah tidak lain tidak bukan ialah untuk memudahkan you all belajar 3 rahsia. Kalau boleh saya guna perkataan yang lebih senang, 3 cara lah supaya kita boleh, kalau perkataan terapi ni untuk apa? Terapi ni untuk menjadi sihat lah kan. Terutama sekali kalau bagi mereka yang sakit. Tetapi bagi mereka yang tak sakit pun mesti dengar sebab lebih baik you menghindar daripada mengubati. So, purpose-nya lagi sekali ialah untuk memudahkan you buat 3 perkara supaya you mendapat manfaat dan boleh memanfaati orang lain dari sudut mendapat kesihatan. Baik, saya nak tegaskan kat sini, ramai orang nak sihat. Kadang-kadang dia confuse dengan dia kata dia sebenarnya tak mau sakit. Tak sakit dia kata sihat lah tu. Tapi saya nak bagi tahu kat you. Saya ada kawan seorang nama Dr. Razin ni, dia selalu bagi tahu. Tanya setiap kat orang semua, dia faham tak sakit ataupun tak sakit ni, ataupun sehat lawan tak sakit. Rupanya ramai orang tak sakit tapi sebenarnya dia tak sihat. Orang sehat selalunya dia tak sakit. Tetapi orang tak sakit tak semestinya sihat. Contoh, ada tak dalam sini yang ada diabetes? Ada tak sini yang ada high blood pressure? Ada tak sini yang katakan ada ni high cholesterol ke ataupun pening kepala, migraine, kadang-kadang gout pun masa dia tak attack, adakah you sakit? Tak kan? Tetapi kita sebenarnya tak sihat. Jadi malam ni kita fokus macam mana kita nak sihat, betul-betul sihat walafiat tu. Saya bagi 3. Ready? Nombor 1, kopi ya. Kopi dan ikut. Sebahagian besar you dah pandai pun. You dah biasa dengar, tetapi saya nak cuba mudahkan. Nombor 1, setelah kita tahu tujuan, kita kena terus pergi kepada secepat mungkin detox dahulu. Jadi supaya lebih ingat dengan lebih cepat dan memudahkan lagi sekali, ingat perkataan D&D. So kita mulakan dengan D, iaitu detox. Nanti N saya kata apa? D juga you pun boleh ingat. Jadi itu saja pada malam ni, insya-Allah. Tetapi detox itu satu perkataan. Cara pembuatannya macam-macam. Orang ramai kata kena detox, kena pergi klinik lah, detox kena ada makan ubat tu lah, suplemen ni dan sebagainya. Sebenarnya saudara sekalian, lagi nak mudahkan, saya akan fokus kepada cara yang free dahulu. Tak payah you nak belanja banyak-banyak. Ready? Okey, ikut Jangan kata you tak tahu ni, banyak benda you dah pandai ni. Cuma nombor 2, neutralize. Saya nak simpan cerita ni sekejap, sikit lagi. Tak apa, kita habiskan. Nombor 3 ialah D for drive.
Mungkin you kurang faham maksud drive tu. Sekejap Baik, kita balik kepada detox dulu. Ready? Okay. Number one. Boleh kita tengok besarkan dulu. Saya cerita tentang ni dulu. Okay. Baik, saya nak cerita tentang air dan oksigen. Kan selalunya benda ni diiktiraf sebagai free lah. Oksigen tu kan udara. Air tu mungkin you kena beli lah. Atau sekurang-kurangnya zaman sekarang semua orang dah pakai mesin. Itu satu keperluan. Bukan satu kemewahan kan. Okey, apa pun yang penting ialah pastikan, sebab body kita ni didirikan oleh 65% air, sekurang-kurangnya lebih kurang 20% protein dan 14% fat dan cuma 1% saja karbohidrat. Jadi bila malam ni saya akan tunjuk kat you, jangan you pening kepala dengan karbohidrat ni, sebab at the end of the day yang penting tu, tengok tu apa dia, you punya air dahulu. So untuk detox, tak susah kan? Semua dah faham Okey, selalunya orang kata kena minum body weight kali dengan 30. Okey, nak ikut tu pun tak apa, bukan salah pun. Tapi macam ni lah, jangan terlalu banyak minum air dan jangan tak cukup air sampai pecah mulut, kering, lidah, bibir semua tu kan. Itu secara tak langsungnya. So jangan risau sangat, asalkan you boleh kencing, warna kencing tu tidak kuning, maksudnya tidak gelap, insya-Allah selamat. Okay, so pendekkan cerita. So that's for air. Nombor 2 ialah you tengok tentang cerita yang kita biasa buat. Tiga-tiga ni banyak kali kita bagi lecture, saya dengan Dr. Azam pun buat, iaitu especially yang paling senang orang panggil ialah puasa. Puasa ni kalau you ingat betul-betul, kenapa Tuhan jadikan 30 hari dalam setahun, diwajib, bukan kata disunatkan berpuasa. Yang sunat Isnin, Khamis tu lain cerita, tetapi yang wajib 30 hari bulan Ramadan tu ada sebabnya. Okay, so dipendekkan cerita malam ni, puasa adalah satu konsep detox yang amat efektif. Lain kali kita akan kupaskan tentang puasa, tapi ambil lah, dan saya kira you pun percaya, cuma pastikan puasa tu cara betul. Ada juga cara yang salah. Contoh buka puasa lahap dan sebagainya tu, banyak kali kita cerita. So make sure puasa tu berhasil dan menghasilkan supaya body you buang sampah. Sebenarnya puasa ni antara satu daripada kajian yang telah mendapat Nobel Prize pun. Sampai bukan orang Islam pula tu dapat. Mengatakan konsep autophagy, atau phagy ni bahasa sains, yang mengatakan semua bahan-bahan yang kan nak detox, bahan yang toksik lah kan, bahan yang dah tak boleh pakai, bahan yang akan jadi kanser, bahan-bahan yang dah oxidize, macam sampah dalam rumah kita. Okay? Cuma Tuhan tu maha kaya, keunikan, kalau you kata Masya Allah, inilah di antaranya. Dia boleh ambil balik benda yang dah tak boleh pakai dalam badan kita ni, diguna pakai balik. Faham tak? Ada sistem dalam badan kita yang recycle. Dahsyat tak dahsyat? Jadi kalau kita tak pakai sistem ni, kita tu orang panggil amat sombong lah. Kita nak pergi cari ubat lah, nak pergi buat ni lah, macam-macam, injection dan sebagainya. Puasa dulu. So, okay. So, ni kalau you boleh buat sampai takat ni sahaja, you dah dapat impact yang dahsyat. Takat sampai puasa ni saja, siapa buat? D&D terapi ni dah berjaya bersama dengan you untuk memulakan jalan yang lurus lah, maksudnya betul lah. Kalau kita cerita benda-benda lain besar-besar semua, satu mungkin kena makan duit, kena pakai masa dan sebagainya, tapi puasa, relax. Masa puasa ni lah berbagai perkara berlaku, dan saya guna perkataan apa tadi, nak buang sampah salah satu daripadanya. Saya juga ingin kutip cerita Dr. Razin. Dia selalu kata, Din, hang tahu tak badan kita ni kalau tak buang sampah tu, patutlah orang-orang COVID ni kan, kenapa budak kecil, tahu tak kenapa budak kecil dia tak COVID sampai boleh bawa meninggal semua. Orang besar ni, orang dewasa satu rumah kena COVID, tetapi dia kata apa?
mereka ni senang. Kena masuk ICU lah, kena sampai kadang-kadang ditidurkan, betul tak? Ditidurkan semua tu untuk apa sebenarnya? Kan dia orang tak boleh makan, tak boleh minum dan sebagainya. Tetapi sebenarnya ialah sebab body orang tua-tua ni banyak sampah. Sebab tu dia senang dapat infection, dapat inflamasi macam sampah daun kering. Kalau dikena macis sedikit je, terbakar satu rumah tu kalau daun kering tu. Tapi budak-budak kecil sebab dia tak banyak daun kering dalam badan dia, dia okey. So habiskan malam ni, you ikut dengan sunshine, you ikut dengan grounding, belajar konsep tu, insya-Allah. Baik, next. Anda semua ingat tak? Detox ni kalau sampai peringkat you boleh jaga hati. Okey, jaga hati ni begini. Kan dah dijanji ada satu gumpal daging. You dah tahu kan segumpal daging tu yang dalam body kita, kalau elok, kalau cunlah kita ni. Ni Rasulullah SAW sendiri telah bersabda dan beritahu kita, jagalah hati itu betul-betul. Jadi kolbu kita ni sebenarnya, kalau siapa yang boleh lawan ataupun jaga stres, dia dah mula detox. Sebab apa? Orang tak tahu, selalu menggunakan stres tu dia ingat cuma minda saja, cuma akal saja, feeling saja, tapi sebenarnya dia ada fizikal. Dalam keadaan stres, banyak vitamin, banyak mineral, banyak body cell kita meninggal. Jangan main. Vitamin C pun dah habis, orang kata, diguna pakai. So jaga hati ni adalah ada kaitan dengan kesihatan. Is that clear? Alright, next. Saya nak tutup line ni. Siapa boleh habis sampai peringkat kasih sayang, you are very good. Maksudnya, sebab itulah saya nak siapa berani tulis kat sini, ataupun tahu teman-teman yang kena kanser disebabkan antara husband and wife bergaduh. Dah berbulan-bulan, bertahun-tahun, sekejap husband nak lari, sekejap wife nak balik rumah, tak mau balik lagi dah, merajuk. Pernah dengar cerita macam tu? Sekejap nak tinggalkan anak. You buatlah 5-10 tahun, cuba tengok. Ada siapa-siapa sini ada kaitan dengan kasih sayang ni lah. Kalau you nak bergaduh, siapa yang tak bergaduh, betul tak? Tetapi malam ni saya nak cerita kat you, kalau you nak ikut DND terapi, kalau you nak pergi ke rahsia ketiga tadi, selagi mana you tak selesai isu yang line pertama ni, you tak akan lepas. Maksudnya pasport you tak boleh dicop untuk pergi ke tempat seterusnya. Bersedialah untuk cek balik you punya kasih sayang. Kalaupun salah faham, kalaupun bergaduh, tolong betulkan. Sebab mana ada orang panggil silaturahim yang kadang-kadang tidak bergeseran, betul tak? Namun kalau tak pandai jaga dan tak pandai kita uruskan, saya takut apa? Sebab saya terlalu banyak tengok kes-kes yang serius. Kalau tak kanser pun ada autoimmune. Penyakit-penyakit yang serius, penyakit yang pelik-pelik lah. Penyakit yang GERD tu biasa sangat. Penyakit gastrik tu biasa sangat. Tapi sampai kanser tak elok lah kan. Tak adil lah sebenarnya. Kesian juga bagi mereka yang melalui proses ini. Baik, siap. Sekarang tiba masanya saya terus pergi ke nombor 2. Kita cepatkan cerita sebab saya nak bagi cuma sebagai rumusan. Lain kali kita pilih satu persatu dan you pun bagi tahu mana yang you tak faham supaya you boleh ikut. Sebab kebanyakan ni so far tidak memerlukan sebarang kos. You buat je. Okay? Baik, tapi perlu banyak sabar. Sambung. Nombor 2, bila you nak neutralize, okay, ingat. Perkataannya ialah neutralize. Dia tak kata lambak balik makanan. Sebab tadi kan you dah detox. You dah buang, you dah cuci. Lepas tu you nak masuk balik. Soalnya kadang-kadang, boleh tak you jawab? Saya nak baca sikit. Di Malaysia ni, ataupun di mana yang you tengok saya ni, kita tak cukup makan ke cukup makan? Ataupun lebih makan? Yang mana satu? Cepat. Kita baca-baca sikit. Bila bergaduh, cepat berbaik-baik semula. Wah, best lah Umi kalau boleh macam tu, best. Memang betul. Ada kaitan rapat sangat tentang kesihatan.
Percayalah kata saya. Sebab ini pengalaman saya 22 tahun lepas untuk merawat kes-kes yang serius-serius pun. Okey, baik. Sekarang kita nak dengar cerita tentang makanan. Kita cepat, masalah kita apa? Lebih makan ke? Kurang makan ke? Ataupun apa? Tak cukup makan. Okey, jawapannya ialah yes. Kita zaman sekarang makan berlebihan. Jadi kalau berlebihan, sebenarnya okeylah dah lebih. Benda yang lebih patutnya baguslah. Paling-paling body kita buang aja yang tak nak. Masalahnya tak sempat nak buang, masuk lagi. Okeylah. Yang dahsyat sekali ialah bukan soal lebih saja. Soal yang lebih-lebih ni pun ataupun yang dah ada pun dalam badan kita tidak cekap untuk menyelesaikan masalah. Sebab apa? Makanan yang kita ambil tu tidak semuanya berkualiti yang boleh menyelesaikan masalah. Maksud saya begini, dengar. Contoh, kalau kita ambil buah, betul tak? Buah sepatutnya very good. Ada banyak polifenol, ada banyak ni lah, vitamin, mineral, sebut je lah. Air pun ada dalam tu, apa lagi you cakap? Okay? Ada tenaga lagi, ada fructose, ada glucose. So, almost perfect. Especially buah-buahan yang berkulit. Sebab tu orang Indonesia suka kata, tolonglah pilih makanan yang berkupas, yang boleh dikupas dan bukan yang dikemas. Boleh faham tak apa maksudnya? Maksudnya, kalau dikemas tu maksudnya yang dah ada dalam kotak, faham tak? Dalam botol, dalam kelongsong, itu semua makanan yang telah dikemas. Carilah makanan yang boleh dikupas. Natural lah kupas. Takkan you nak kupas Coca-Cola pula kan? Tu tak. You kupas benda-benda yang berkulit. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Jadi balik pada cerita makanan, kita tidak efektif ataupun tidak efisien. Makanan kita banyak yang telah rosak disebabkan oleh proses. So, sebab itulah you dengar DND Diet selalu hampir, bukanlah mengharamkan, hampir mengatakan apa, kalau bolehlah, seboleh-bolehnya, no processed food. Pendek cerita lah, no especially refined, yang kita kata karbohidrat tu. Saya kata refined tau, saya tak kata karbohidrat tak boleh makan pula. Jadi kesimpulannya DND Diet telah di-upgrade. Upgrade ni maksudnya, upgrade tu maksudnya ditingkatkan lagi dengan fahaman yang lebih luas, iaitu kita tidak lagi terlalu taksub. Taksub cuma nak vegan saja, faham tak? Nak sayur-sayur saja, nak buah-buah saja. Kalau orang lain nak makan daging semua tak boleh dan sebagainya. No, kita pula tak akan marah kepada orang yang nak makan daging. Sampai macam ada dua pihak pula. No, it's wrong. Sebab apa? Di mana-mana saya belajar semua ni. Sebab kalau Nabi boleh makan, faham tak? Dalam Quran kata tak haram, siapalah saya, siapalah anda dan siapalah kita yang tidak orang kata apa mau ikut. Dan kalau kita ikut pun dia sederhana je. DND Diet sekarang lebih memfokuskan kepada betul masih sama lagi gula tak nak, betul. Susu yang datang daripada binatang yang kena injek, betul. You pun percaya, hormon semua. Sama juga daging. Tetapi sekarang kita lebih menggalakkan kalau ada daging yang macam ni lah, macam ayam kampung kan, grass fed, organic. Silakan, memang one of the best. Saya membaharui saya punya apa orang panggil fahaman ni dengan tambahan perkataan rainbow. So secara ringkas DND Diet sekarang memfokus pada rainbow diet yang tidak berlawanan dengan apa yang dipanggil wahyu ataupun dengan arti kata hadis dan Quran lah. Sebab tu saya pantang sangat kalau ada guru-guru yang mengajar only this is correct, that is wrong. Come on man. Antara you dengan saya pun, kalau saya kata makan nasi, you mungkin makan nasi 2 genggam, saya mungkin makan 3 genggam. Quantity. Lepas tu quality pula, you mungkin suka perang, saya mungkin suka putih. Betul tak? So, kesukaan semua ni pun diambil kira nanti. Saya akan cerita tentang fitrahnya. Sebab tu setengah orang, you kata best macam mana pun, dia tak boleh makan. Sebab apa? Dia tak mari. Faham tak? Yang mari tu datang daripada mana? Mari itulah datang daripada DND Diet punya konsep sekarang ialah you kena benarkan
body kita membuat keputusan. Cantik tak? So D&D diet sekarang lebih kepada rainbow diet dan tidak taksub kepada cuma vegan saja, buah-buah saja. Kalau daging saja semua tu tak. Kita ambil yang safe, yang selamat, tapi tetap yang racun tetap racun. Refined sugar, all those carbs dan sebagainya. Alright, next. Kita nak cerita tentang D&D diet dah habis. Puasa lagi sekali memainkan peranan. Sebab amat-amat kita faham bahawasanya puasa Isnin, Khamis tu bukan saja sunnah sebenarnya, tapi cantik diletak dalam 7 hari. Kita benarkan body kita berehat 2 hari suntuk, tu best betul-betul. Tambahan pula kita tak makan malam langsung. Saya ulang dengar ni. Ini bukan kata sains saja, ini kata amalan. Rasulullah SAW tidak makan malam. Macam? Dia dah tunjuk pun, cuma dia tak cerita melalui sains lah. Yang mengatakan malam tu harus tidur pukul 9. Tidur. Next one. Bukan kata tidur tu mustahak melalui sains. Tidur tu melalui amalan sunnah pun. Kalau kita tidur terlalu lewat pada pukul 11 malam, habis kita punya chance untuk dapat kita punya apa? Melatonin, growth hormone, semua repair berlaku the best between 10 to 2 o'clock. Saya ulang, pukul 10 hingga pukul 2. Sebenarnya orang kata antara pukul 11 hingga pukul 1 tu tengah peak lah. Kalau masa tu you miss lah. Walaupun you tidur daripada pukul, katakan pukul 12, pukul 1 ni lah pagi sampai pukul, you dapat sampai 6 jam lah katakan, tak sama langsung. Jadi tuan-tuan sekalian, tidur ini merupakan kewajipan D&D terapi. Walaupun kadang-kadang kita tak mampu dapat yang penuh, terutama sekali bila saya kata no food at night tu, jangan minum air pun kalau boleh sebelum tidur. Terutama sekali sebelum tidur, jangan minum air. Boleh tak boleh? Dan kalau boleh ikut zaman atuk nenek saya dulu, kata sebelum tidur pergi mana dulu? Pergi kencing dulu. Alright, kita habiskan perkataan homisis ni. Saya pendekkan cerita, kita memerlukan stres dalam hidup. Stres yang positif. Contoh, stres seperti kena matahari, kena keluar. Stres kadang-kadang kita berpuasa. Tu stres itu kan? Tapi stres yang positif. Okay, kadang-kadang orang stres pergi sauna, orang stres pergi exercise, semua tu homisis. Baik. And tutup cerita malam ni, belajarlah menenangkan jiwa, apa cara pun, termasuk pernafasan dan sebagainya. Lain kali saya ambil topik-topik macam ni untuk kita kemaskinikan. Baik, habis. Last malam ni kita habis. Ingat you tak boleh ambil 1 strategi, 2 strategi, tapi nombor 3 you tak masuk. Berarti hidup you tidak complete. Saya tidak mahu anda cuma memfokuskan kepada cuma nak sihat saja. Lepas nak sihat, tak tahu nak buat apa. Mestilah ada bertujuan. Contoh, you kena drive. Life without drive will be dead. Maksud saya ialah kita mesti ada tujuan hidup. Kita mesti dijadikan, kalau dah sihat tu mesti ada sebab. Waktu sakit kita dimaafkan kalau tak boleh buat sesuatu perkara. Contoh, saya bagi tahu sekarang. Jadi, so drive ni ada kaitan dengan apa? Drive ni lah yang ada kaitan dengan gaya hidup. Dan selalunya penyakit ada kaitan dengan gaya hidup. Maksudnya, you kerja apa, macam mana perkahwinan you, macam mana makanan you, macam mana you handle stress, ataupun you cuti banyak mana. Ini semua gaya hidup. Faham tak? Sama ada you suka membaca atau tidak, sampaikan masa mana you tidur, you makan pun gaya hidup juga. Dan of course lah, apa yang you makan. Jadi, tidak lain tidak bukan, kita mulakan dengan pergerakan. Saya guna perkataan pergerakan sebab exercise ni, setengah orang takut dengan perkataan exercise. Betul tak? Dia macam fobia. Termasuk orang yang cakap ni pun dah tua-tua ni. Tetapi, lagi sekali, ada masa depan, saya akan ajar ada satu kombinasi yang saya buat 2-3 tahun lepas. Saya dah dapat satu sistem untuk orang tua-tua macam saya, supaya asalkan bergerak, you akan dapat impak yang hampir sama dengan berjalan katakan 2-3 kilometer. Maksud saya bergerak kat rumah aja. Boleh tak?
Kalau boleh nanti saya tunjukkan ya. Saya pernah tunjuk gerak-gerak tu, tapi masa tu saya pun tengah tak berapa faham sangat. Sekarang saya dah tahu. 2 saja kita fokus, bergerak, body movement. Nombor 2, bernafas secara yang betul. Baik, habis. Ni dia. Gaya hidup, you mesti fikirkan cuma untuk diri sendiri. Tetapi sebenarnya, kenapa D&D terapi ni akan menjadi satu gerak-geri yang akan menjayakan you jadi lebih happy ialah apabila you boleh memberi kepada orang lain pula. Maksudnya, kalau you happy, you boleh bagi orang lain happy. Kalau you sihat, you boleh tolong bagi orang jadi sihat. Nak tak? Macam tu. Of course, kalau you kaya, you kena bagi orang lain kaya. Jangan pula kalau you miskin, you nak bagi orang lebih miskin pada you. Tak masuk akal lah kan. Jadi give back ni hanyalah pada mereka yang ada drive, yang ada semangat untuk membolehkan mereka give back. Dan sebenarnya bukanlah kita kena fikir sampai kalau duit tu kalau RM1 lah, kalau RM10 RM10 lah, banyak mana ada. Nombor 2 ialah tenaga. Kita kan boleh bagi tenaga. Ramai orang sekarang pakai bayar duit je, tak nak bagi tenaga. So kalau you tak ada duit, you bagi tenaga. Boleh. Nombor 3 ialah you bagi apa? Cepat. Siapa tahu? Kalau tak ada tenaga, tak ada duit, bagi apa cepat? Bagi ilmu lah. Sebab tu malam-malam macam ni, you copy lah. Ataupun you copy paste, you share pun lagi bagus. Dan last kali ialah you, kalau semua dah tak ada, selalu orang kata apa? Doa. Baik, kita habiskan dengan travel. Ambil ni sebagai satu drive baru. Bagi saya mengambil travel and holiday ni, selalu kan saya sampaikan cerita pada you, kenapa holiday tu wajib kalau ada duit sikit kan. Terutama sekali dengan family, Masya Allah. Dan digalakkan kita tengok tempat-tempat di satu pelosok dunia pun kalau berkesempatan. Dan habiskan malam ni, kita dah tutup cerita dengan belajarlah let go and feel good all the time dan enjoy now. Baik, kat sini saya stop sekejap sebab ramai orang selalu dengar macam saya kata goodbye bila saya kata let go and feel good. Tapi malam ni saya nak you betul-betul faham. Ramai orang tak boleh let go tau. Cakap je senang. Oh, let go lah, let go. Cuba saya tanya you masih let go tak kawan you yang you meluat tu? You masih let go tak kata-kata partner you yang menikam you sampai 3-4 hari you tak boleh sembahyang, khusyuk semua tu? Ada? Ataupun you boleh let go tak yang you sendiri berasa bersalah tapi you belum pergi minta maaf? Boleh let go ke? Mak you yang dah meninggal, you tak sempat usap kepala dia. Cerita kat saya sekejap. You boleh let go tak? Kalau you tak boleh let go, yang kedengaran abang you yang dulu mandi sekali dengan you sekarang tak bercakap dengan you lagi sekarang, you boleh let go tak? So macam mana tu? Jadi perkataan let go tu dari sudut silaturahim. What about let go dengan dunia ni? Okay. Saya antara orang yang memang orang kata apa? Lekat dengan dunia. Memang suka kepada apa yang berlaku kat dunia. Faham tak? Saya mengaku. Saya suka kerja, saya suka cari rezeki, saya suka motivate orang, semua dunia lah. Tapi saya lihat-lihat setelah ada sedikit kejayaan kebelakangan ni Tuhan bagi rezeki, dan yang paling dahsyat ialah 7 bulan lepas ada sesuatu yang diduga lagi sekali kepada saya. Tak payah saya cerita malam ni. Dengan keperitan itulah baru saya sedar bahawasanya kalau kita melekatkan diri, lekat, tak boleh let go, maka kita sampai bila banyak mana pun Tuhan bagi apa pun, kita tidak boleh feel good. Dapat tangkap sikit tak malam ni? Sebab tu kalau you tengok orang kaya-kaya, orang yang dah berjaya, kadang-kadang tak sampai setahun 2 lagi naik pangkat, lagi jadi kaya, pun tak happy-happy juga. Sebab apa? Mereka tak pandai let go. Ada cara, dan topik-topik macam ni kalau boleh saya buat satu khas untuk let go. Seronok. Kita sama-sama belajar, sama-sama memperingati. Ingat, sebagai manusia, kita kadang-kadang terlekat balik. Yang sampai sembahyang tak khusyuk, sampai you punya bayangan dunia tu macam you akan duduk kat sini selama-lamanya. Tak salah. Saya ulang, tak salah you jadi kaya, tak salah you kejar rezeki, sebab dari situ you boleh give back lebih. Dan
Untuk orang yang nak sihat di bawah DND terapi, kalau you boleh enjoy now, maksudnya sementara nak tunggu baik betul pun, you dah boleh bersyukur. Macam saya, hari ni amat bersyukur dah boleh bercakap lebih daripada biasa. Kalau you perasan, saya 5-6 bulan lepas cakapnya agak kontrol, badan dah mula susut dan sebagainya kan. Itu kita simpan dulu cerita tu, tapi saya akan keluarkan satu hari nanti macam mana saya Tuhan bagi rezeki. Dan konsep puasa, tadi saya dah ceritakan, konsep let go, konsep-konsep matahari, senang-senang tu. Dan paling dahsyat sekali ialah konsep yang paling saya suka ialah konsep let go. Saya dah boleh lepas. Jadi yang saya minta selalunya setiap saat sekarang kalau ditanya apa you nak, saya cuma nak sekarang Tuhan redha saya. Faham maksud saya tak? Kalau saya diambil malam ini, insya-Allah saya cuma mohon taubat saya diterima dan redha. Itu maksudnya let go sebenar. Sebenar-benarnya itu saja. Lain tu kita enjoy, kita syukur, kita happy apa yang kita ada sambil kita kerja kuat juga untuk mencapai cita-cita kita. Sebab banyak benda yang kita boleh give back. Habislah malam ni. Dengan turutan itu kita tutup. Ini semua lain kali lah saya cerita ya. Ada lagi yang saya akan cerita pada anda sekalian lain kali dulu. Tapi cukup malam ni ada 3. Ingat, ini dia yang saya summarizekan. Ingat, yang detox, neutralize, drive. Nak kopi ni kopilah. Tak ada masa malam ni nak cerita tentang prevention dan financial freedom. Yang penting financial freedom tu selalu orang lupa. Orang ingat ni untuk mengejar duit je. Salah. Salah banget tu. Okay. Cukup dulu saudara-saudara sekalian. Saya mengharapkan you dapat sesuatu. Dan setiap daripada line ini memang kalau ada suplemen ke apa-apa yang diperlukan sahaja, you perlu ambil. Ya. Tidak memerlukan kewajipan. You dipaksa beli untuk pakai itu, pakai ini dan sebagainya. Tetapi saya sebagai penasihat anda sekarang, kalau benda tu memang tak cukup dalam badan you dan you terpaksa cari secepat mungkin, sebab badan you kadang-kadang perlukan 3-4 bulan baru nak recover. Tak cukup masa kan? Yang tu you perlu attack. Itu yang kena ambil saja inci oil kan, omega 3, ambil D3K2 sebab matahari tak cukup, ingat tak? Moringa, ingat so RX water untuk ganti. Itu semua memang you dah faham sangat. So cukup dulu pada malam ini saudara sekalian. Alhamdulillah Tuhan amat menyayangi kita semua. Ingat, pastikan anda diredha oleh Allah anytime in your life. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Let go and feel good all the time. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas. Untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung. Yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal. Tanpa risiko apa-apa, sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak dari antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you. Dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?